Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menunggu sebab kita ada sedikit kesilapan teknikal tadi. Kita ada masalah-masalah teknikal tadi, so kita lambat sikit live daripada yang dijadualkan. Okey, hari ni istimewa sikit. Kita ada beberapa, kita ada Amir dan juga kita ada Ako sama-sama dengan kita. Hari ni apa yang kita nak buat adalah kita nak bedah ataupun topik kita hari ni kita nak bedah updates yang terbaru dengan Royal Q. So sebab Royal Q semalam dia ada buat dia ada buat updates, and dia ada buat updates atas dia punya application. So kalau korang semua nak tahu, korang just pergi je ke korang punya App Store ataupun Google Store, and then korang boleh tengok korang punya updates, alright. So then korang download, lepas dah download, install, and then dah download, dia dah install, kemudian korang boleh tengok ada feature-feature yang baru, okay. Ada feature-feature yang baru mengenai Royal Q, okay. Alright. So kita hari ni kita ada Ako dan juga kita ada Amir bersama-sama dengan kita. Ako, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Amir? Oh, Ako dia freeze macam dia freeze lagi Amir. I think memang line hari ni hujan kot, lebat. Hari ni line hujan lebat kan? Okey, betul lah. Tak apa, kita sementara tunggu Ako tu, biarlah Ako freeze kat situ. Korang tengoklah Ako nampak dia freeze je kat situ. Nanti kalau dia dah okey, line dia dah okey, kita masukkan dia balik, and then kita ajak ada Amir untuk sembang-sembang hari ni. Untuk korang semua tahu, Amir baru je join ataupun Amir baru je download Royal Q dan telah pun activate robot. Terima kasih dan tahniah. Sama. Okay, then kita boleh hari ni kalau Amir ada apa-apa soalan yang nak diutarakan, Amir boleh tanya. Kalau aku tahu nak jawab, aku akan jawab lah. Okay. Okay, alright. And then Amir dah start trade dah, Amir? Dah start. Actually about I think dalam 30 minit lepas kot the first trade started. So because I encounter a problem lah. So basically the problem is that I miss one step. So itu yang kelewatan sikit. Tapi it's pretty much straightforward. Dengan YouTube punya instruction tu senang untuk faham, senang untuk follow. And lagipun di YouTube, so you boleh ulang 10 kali lah kalau tak faham tak. So yelah, betul. Yeah. Apa problem kat mana yang ada problem? Sebab masa transfer daripada USDT tu, I dah transfer tapi dia tak reflect. So bila kita kata kita nak transfer daripada Binance ke Royal Q, kita tak ambil the full amount sebab saya fikir transfer dia punya Steam dulu, dia punya fuel dulu. Tapi saya terlupa kena transfer dulu sekali. So actually it's the full payment into the Royal Q rather than the fuel saja. So actually you transfer everything from Binance to Fuel Q ke dalam Royal Q. Oh, okay. Kita dah ada dari video tu dia cakap bagaimana nak buat transfer untuk fuel. Tapi dia tak cerita pula fuel sekali dengan dia punya trading punya fund pun. Trading punya fund? Oh tak, dia basically macam ni meh. You punya trading punya fund, you dekat dalam Binance. Yes. Dekat dalam Binance. So basically robot Royal Q dia tak ada access untuk withdraw you punya fund dekat dalam Binance. Tetapi dia cuma saja access untuk trade you punya fund daripada Binance tu untuk trade sahaja. So itu yang robot buat. Okay, and then kalau you transfer, actually kita cuba maknanya kita cuba rectify balik apa masalah yang tadi, walaupun Amir dah settle lah, kita try rectify balik. Sebenarnya banyak orang confused. Okay, kena faham orang yang kat luar sana yang tengok kena faham.
Royal Q ni apa dan juga Binance ni apa. Binance ni hanya cuma tinggal you punya wallet je. Dalam wallet you adalah Binance. Wallet you adalah Binance. So anything apa you buat, actually you boleh pun guna Binance punya feature-feature yang lain tu. Actually terus tak payah guna Royal Q pun tak apa. Maknanya you just guna feature Royal Q, feature Binance melalui Binance, and then Binance dengan Royal Q, Binance tu adalah wallet dan Royal Q hanyalah robot yang menjalankan trading untuk you dekat dalam menggunakan platform Binance. Itu sahaja. So kalau nak register macam Amir pun dah register hari ni. Kalau nak register boleh register, ada kat ruang description dekat bawah. You all boleh just klik dekat registration. Saya dah sediakan step by step juga hari ni. Step by step macam mana nak register Royal Q dan macam mana start nak guna Royal Q. Okay, ada 7-9 step tu. Okay, just tengok dekat step kat situ. And then satu-satu boleh go through. Ada video dia sekali. Amir register pun hari ni. Amir register sendiri je gunakan step by step yang saya bagi tu kan? Yes. Daripada Binance, copy dia punya API and then semualah dia punya step tu lah. So senang je kan Mai? Tak ada lah susah sangat kan? Instruction senang. Cuma itu je sebab saya tak saya tak top up lah dalam dia punya Binance tu enough funds to do the trading. Sebab bila dah buat semua baru dia kata tak cukup lah actually dia you need to have in Binance kan. So yes. The steps I miss. Okay, you need to have fund in Binance. Betul. Yeah. Alright. Okay, and then funds in Binance tu kalau kata you nak top up your funds, you just top up kat Binance saja. Yes. Menggunakan USDT the pair yang Royal Q guna adalah pair USDT. So kalau you pakai pair BUSD ke ataupun you pakai pair yang lain, dia tak boleh lah sebenarnya. Dia tak function. So basically you kena apa yang saya perasan Syaril ialah because the USD conversion rate dia is almost dollar to dollar. Betul. Dollar to dollar, betul. USDT ni apa? USDT ni is actually dia stable coin. Dia maknanya dia one to one dengan US dollar. So so berapa harga US dollar dia akan one to one dengan US dollar. So dia tak akan bergerak lah. So kalau you beli katalah you beli coins kat dalam Binance, you beli USDT, and lepas tu you tanya kat orang kenapa coins USDT ni tak naik-naik. Sebenarnya dia memang takkan naik, dia akan ikut je apa yang harga untuk US dollar hari ni, itulah harga, itulah value USDT. So kita guna Royal Q, dia guna pair USDT. Okay. Hari ni kita masukkan aku dengan harapan aku punya line okey. Aku okey dah ke line dia? Masih lagi tak apa, kita tunggu. Kita biarkan. Aku macam chip small. Kejap tak ada. Okay. Alright. Hari ni kita tak apa. Kita biarkan aku tu. Kalau dia boleh cakap, dia cakap. Kalau kita boleh dengar dia, kita dengar dia. Kalau tak boleh dengar dia, tak apa. Kita teruskan dengan agenda kita hari ni. Okay. Okay, apa yang kita nak buat, topik kita hari ni, topik dia adalah kita semalam kalau perasan dalam pukul 8 ke pukul 9 ada Royal Q anda ada buat announcement. Okay, dia ada buat announcement sebelum pukul 8 ada announcement. Okay, mana selalunya kita nak tengok announcement ni? Ni selalunya orang selalu dia tak pandang pun benda ni, dia tak tengok pun, dia tak perhatikan benda ni. Tapi benda ni penting juga sebenarnya untuk kita tahu apa benda yang berlaku dengan Royal Q anda. So maknanya apa yang jadi dengan Royal Q kita. So kita kena tengok daripada segi kalau nak tahu apa news yang ada dengan apa yang berlaku dengan Royal Q ataupun apa updates yang berlaku. Okay, awak tengok dekat sini ni, nampak tak dekat skrin ni? Okay, ada macam satu line sini dan ada bentuk kuning kat sini dan bentuk 3 line kat sini. Okay, sini adalah news ataupun apa yang berlaku dengan Royal Q anda. So semalam dia ada buat announcement. Okay, kita klik apa announcement dia, latest announcement dia. Okay,
Ni new level. Semalam dia punya announcement. Ni. Okay. Semalam dia ada temporary maintenance and upgrade. Okay. Dia ada temporary maintenance dan upgrade. Okay. So dia bagi tahu apa yang berlaku. So semalam kalau korang masuk pukul 8 malam semalam, Roy Q korang akan ada masalah. Maknanya Roy Q korang tak boleh tengok certain benda. Apa yang jadi? Tanya dia tengah buat temporary maintenance dan upgrade. So kalau korang tak baca news ni, korang akan menggelabah lah sebab korang kata, oh ini apps ni dah nak crash ke apa ke? Tak ada, dia tak crash. Sebenarnya dia ada upgrade semalam. So apa upgrade yang berlaku hari ni kita nak tengok. Okay, dia dah bagi tahu semalam dia dah upgrade dekat iOS dan juga dekat Android. So korang, apa yang korang kena buat, korang kena pergi kat korang punya Android dan iOS App Store, pergi kat Google Play Store dan juga App Store, korang kena update korang punya Roy Q. Update korang punya Roy Q. Ataupun kalau korang buka macam hari ni aku buka first time Roy Q, dia terus bagi tahu notification yang korang boleh update korang punya Roy Q. Okay, dia terus pergi update. Okay, bila dia update, pasti ada feature yang baru. Kita nak tengok feature yang baru hari ni. Hari ni kita nak bedah feature-feature yang baru. Okay, May. Ya. Amir sambil Amir tengok Amir punya Roy Q Ya. Okay. So dia feature yang baru, kalau tengok okay, sekarang ni kita pergi ke ni. Okay. Pergi ke Roy Q. Okay, kita tengok apa update yang baru hari ni. Okay, pergi ke Roy Q. Kita nak tengok mana hari ni tak ada biru lagi. Okay, masih tak ada biru. Masih belum menebus dosa lagi. Pagi tadi ada gerak sikit. Tak tebus dosa lagi. Okay. Right. Okay, kita pergi ke T-Fuel. Kalau dia ataupun pergi ke mana-mana coin yang korang ada. Pergi ke mana-mana coin yang korang ada. Okay, aku pergi kat T-Fuel. Okay, korang tengok tengok dekat T-Fuel ni, kalau korang tengok, pergi kat mana-mana coin yang ada. So dia dah, instead of sebelum ni, dia ada 3 je dia punya feature ni. Sebelum ni dia ada one shot atau cycle, dia ada liquidization, lepas tu dia ada replenishment, lepas tu dia ada itu saja. One stop atau cycle, liquidization atau replenishment. Hari ni dia ada feature baru. Dia bila dah update, dia ada feature baru. Dia panggil stop margin call. Okay. Stop margin call. So stop margin call tu apa? Itu yang kita nak tengok. Maknanya kita nak stop lah. Maknanya kita nak berhentikan dulu. Stop margin call. Okay. Replenish ni macam biasa replenish. Okay. Kita cuba check kita tekan feature replenish ni. Tengok, replenish dah lain. Dia punya feature dia dah lain. Okay. Feature dia dulu replenish, bila kita tekan replenish, kita nak masukkan contoh, kita nak masukkan 10 USDT kat sini. Kan? Dia tak bagi tahu berapakah jumlah yang dia nak tolak, peratus yang dia nak tolak dekat sini. Hari ni bila dah update, kalau tengok kita masukkan 10, dia tolak berapa persen. Kalau dia tolak, kata masukkan 100, dia tolak, tengoklah. Nampak berubah dekat sini. Automatic. Dulu dia tak ada macam ni. Dulu feature sebelum ni, kalau kita masukkan 100, lepas kita dah beli baru kita tahu. Dia turun 0.72. Hari ni kalau kata dengan update yang terbaru, dia ada feature yang baru, katalah kita nak kurangkan peratus ataupun kita nak kurangkan floating loss ni. Okay, kita nak kurangkan floating loss ni, kita boleh tahu dah berapa yang kita perlukan. Siap-siap untuk turunkan berapa peratus dia punya floating loss tu. Katalah kita masuk 1000 sekarang. Tengok, dia turun sampai 13%. Negatif 0.13%. Okay. So kalau kata kita masuk 10, dia masih negatif 1.2. Okay. Masuk 1000, negatif 0.12. So maknanya kita boleh agak-agak dan estimate berapa banyak duit ataupun fund yang kita perlukan untuk kurangkan
floating loss tu tadi. This is something new lah. This is something new which is actually baru, dan saya suka dengan update ni, to be honest. And saya suka dengan update ni sebab sebelum ni saya banyak buat replenishment. Bila saya buat replenishment, bila aku banyak buat replenishment, aku tak tahu berapa fund yang aku ada. Kadang-kadang aku dah replenish, kadang-kadang fund aku dah habis dah pun. Aku tak tahu kan. So sebab dia tak bagi tahu sebelum ni. Sekarang ni dia dah bagi tahu. So it's very easy. So kau boleh tahu berapa yang fund yang kau perlukan dalam balance USDT kau dalam Binance yang kau perlukan untuk buat replenishment. Okay, ini menyenangkan untuk kita trading sebenarnya, untuk menyenangkan kita trading. Sebab kalau kita tengok ada orang kata apa, ada kita tengok market, okay, kita cuba tengok market sekarang tengok T-Fuel, okay, increase dia 1.26% ataupun increase dia 1.26%. So dia tengah, sebelum ni dia negatif. So kita ada chances, the chances T-Fuel ni akan naik, kalau ikutkan, kalau tanya aku the chances of T-Fuel ni akan naik almost to 5% to 6%. Tapi kalau T-Fuel ni dia biasa naik sampai 10%. Okay, so kita dah boleh tahu dah boleh standby. Bila kita tekan replenishment, kita dah tahu berapa amount yang kita perlukan untuk kita dapat cepat orang kata apa, cepat dia punya income dan return tu lah. Okay, that is one thing new, one good feature about replenishment yang baru melalui Royal Q at the moment. Okay, next kita pergi ke liquidization. Sama juga, tengok liquidization. Okay, kita boleh enter the apa, katalah kita masukkan 10. Okay, boleh nampak tak dia ada feature, jadi feature 25%, 50%, 75%, 100%. So kalau kita nak liquidize, berapa persen yang kita nak liquidize? So sebelum ni kita tak boleh liquidize, kita kena liquidize semua sekali bila kita tekan liquidization. So hari ni dengan update yang terbaru, kita boleh liquidize, kita berapa persen kita nak liquidize? Kita nak liquidize 25, 50%, 75% ataupun 100%. Maknanya semua sekali lah. So terpulang pada awak, pada korang semua, kalau kata korang nak liquidize berapa persen yang patut. Okay, nampak gayanya aku kata dia terus sebab dia tak ada Jadi lagi satu, Syaril, mungkin boleh tunjuk ada orang mana nak tahu version baru atau version lama tu daripada firmware punya setting tu, nampak boleh tahu is it the new version ataupun version baru atau version lama kan? Okay, kita cuba. Aku pun actually hari ni first time nak go through feature-feature baru ni pun. Okay, kita cuba, kita cari mana function dia. Terus tengok, okay, rasanya function ni dekat system setting kot. Ni firmware version 1.5, 1.5.0. Okay, ini adalah version yang terbaru. Okay, firmware version 1.5.0. Mana nak tengok, pergi ke main system setting, firmware version. Ini adalah firmware version. Dan kalau klik kat situ dia tulis, it is now the latest version. So, pada orang yang kat luar, just korang boleh, korang yang tengok sekarang ni, just korang boleh just pergi ke korang punya Royal Q and korang check korang punya firmware version tu firmware berapa. Okay, yang terbaru 1.5.0. Okay, kita tengok lagi feature yang terbaru. Okay, kita tengok lagi feature yang terbaru. Liquidization ni, okay, one shot dengan cycle ni samalah. Okay, one shot ni dengan cycle ni sama. Okay, ramai orang confuse juga apa itu one shot dan apa itu cycle. Okay, sekarang and macam mana nak buat one shot dan macam mana nak buat cycle. Okay, senang je.
Kalau korang nak tahu korang punya coin tu dalam bentuk kalau kata dalam dalam feature ataupun dalam mode cycle, dekat sebelah T-Fuel, dekat sebelah dia tulis T-Fuel korang ni, tajuk dia ni T-Fuel/USDT ni, ini ada tulis cycle. Okay, maknanya dia dalam mode cycle. Okay, cycle tu apa? Senang je. Cycle tu robot ni akan non-stop. Bila dia dah make profit, dia akan beli balik. Dia dah jual, dia make profit, dia akan beli balik. Dan begitulah seterusnya. Maknanya begitulah cycle dia seterusnya. Dia akan non-stop. Selagi korang tak stopkan dia, dia akan sentiasa dalam bentuk mode cycle. Okay. Kalau korang tekan dalam bentuk one shot, okay. Tengok tak? Nampak? Dia dekat sini dia ada tulis one shot. Okay. Dekat sini ada tulis one shot. Dalam mode one shot, maksud dia apa? Maksud dia bila dia dah jual, dia dah make profit, dia akan stop. Dia takkan berjalan lagi. Maknanya mode dia mode dia dah one shot. Maknanya dia takkan jalan lagi. Dia akan stop. Dia akan duit kita semua, kita punya asset ataupun kita punya USDT dan profit tadi, dia dah masuk dalam kita punya balance Binance, dan dia dah tak buat apa-apa lagi dah. Itu adalah feature one shot. Okay. Amir dah tengok, Amir dah beli beberapa coin ke Amir? Ada T-Fuel, ada Ethereum, ada Shiba. Oh, okay. Alright. And then Amir dah check Amir punya trade setting? Yes, dah buat default. Dia datang default tapi saya dah tukar ikut aku lah. Discuss dengan aku explain macam mana dia punya each of the first call, second call tu, dia punya proses tu lah. Daripada situ faham tu baru saya setting balik lah. Okay, so Amir, kalau saya boleh share yang ikut je, kalau saya nak bagi tips lah untuk hari ni kan, tips untuk hari ni just ikut je pada siapa yang kat luar sana. Kalau tak nak ikut default setting, okay, kalau yang menonton ni kalau tak nak ikut default setting, ikut je default setting yang saya bagi sekarang ni. Okay, just ikut je. Alright, boleh tengok video ni berulang-ulang kali, just nanti, okay, just tengok je default setting ni. Okay, saya dah bagi dekat sini. Okay, then apa itu first call, second call dan ni semua, saya rasa hari ni saya tak nak explain benda ni sebab saya dah explain banyak kali. Okay, so tengok dekat video yang sebelum ni, okay, boleh tengok dekat situ. Kita confirm dan kita tengok. Okay, and then May, ada lagi satu, okay, kita pergi ke Shiba May. Yeah. Saya nak pergi ke Shiba, saya ada Shiba juga. Okay. Okay, saya nak pergi ke Shiba. Kita pergi ke Shiba Inu. Okay. Right. Sebenarnya ada soalan daripada sebelum daripada orang yang kat menonton. Soalan dia kata macam mana nak hold kalau, because Shiba ni macam Shiba ni saya hold. Saya hold je Shiba ni, saya nak simpan Shiba ni. Okay. So sebab tu kalau tengok saya ada 24 juta 24 juta coin. Dah multi-millionaire. Saya multi-millionaire Shiba. Bukan ringgit Malaysia ataupun USDT saya multi-millionaire Shiba. Saya mengaku saya multi-millionaire Shiba. Amir pun berjuta juga ke? Berjuta agak lah. Boleh lah kan cerita dengan orang ada juta-juta. Boleh cerita kat orang ke? Okay. Ramai orang tanya macam mana nak hold menggunakan Royal Q. Okay. Alright, sebab dia kata sebab Royal Q, because macam kita punya trade setting ni kan kita punya trade setting ni kan, kita punya trade setting kita letak 1.1 tadi kan. So macam mana nak hold Shiba ni tadi. So ada orang tanya Royal Q macam mana nak hold Shiba ni tadi. Nak hold coin-coin yang korang nak lah. Korang nak hold coin apa pun korang suka lah kan. Aku hold coin Shiba. So macam mana nak hold? So saya ajar tips untuk hari ni. Okay. Pergi ke trade setting.
Okay, sebelum tu korang pergi, kalau korang dah beli, kalau korang dah beli benda ni still running, korang tekan pause dulu. Okay, tekan pause dulu. Okay, then korang pergi ke trade setting. Saya boleh tekan pause sekarang. Tekan je pause. Okay, pergi ke trade setting. Okay, pergi ke take profit ratio ni. Nampak tak trade profit ratio saya 1000%. Okay, bila take profit ratio 1000%, saya tengah hold, maknanya saya hold Shiba ni. Okay, ini juga adalah safety untuk saya because sebab katakanlah tiba-tiba Elon Musk pula hari ni dia tweet pasal Shiba ataupun harga Shiba naik mendadak kan, lebih daripada 1000%. Lebih daripada 1000%. Saya dah letak take profit ratio ni 1000%. So bila dia reach 1000%, dia naik atas sikit, maknanya dia dah trigger take profit ratio, maknanya dia dah trigger untuk ambil profit. Okay, dia dah trigger untuk ambil profit. Dia turun je 0.1% daripada 1000% tadi, saya dah jual siap-siap. Maknanya saya nak jual Shiba ni, saya hold, tapi saya nak jual juga. Buat apa nak hold lama-lama kan? Saya nak ambil profit juga. Tapi saya nak ambil profit dia bila dia reach 1000%. Maknanya kalau amount saya sekarang ni, katalah amount saya kat dalam ni $200 kan? $200 value kepada 24 juta Shiba yang saya ada ni. Okay, $200 sekarang ni. Okay, katalah Shiba naik mendadak 1000%, okay, daripada $200 tadi kali dengan 1000%, saya ada $2000. Saya dapat $2000. Maknanya saya nak jual bila value dia naik kepada $2000. Itu yang saya buat. Cara-cara nak hold menggunakan Royal Q. Ini adalah tips untuk hari ni. Okay. Amir apa Shiba tu Amir nak hold ke ataupun Amir nak trade? Shiba tu memang hold pun. Shiba tu memang hold pun lah. Saya continue buat cycle lah, tapi untuk Shiba ni memang kan hold lah. Okay. Amir boleh tukar take profit ratio tu pulang pada Amir. Kalau kata Amir nak 1000% ke, macam saya letak 1000% sebab saya nak take profit bila Shiba tu value dia naik sampai $2000. Okay. Saya nak ambil profit kat situ. Sebab kenapa saya hold Shiba, ni juga tips lagi saya nak bagi. Shiba ni adalah satu, dia bukan macam Doge dia bukan macam Doge. Dia adalah rival. Dia adalah Doge killer orang panggil. Okay. Dia adalah Doge killer. So adalah cerita di sebalik kenapa kita hold Shiba ni, dan Shiba ni adalah satu coin yang komunitinya sangat-sangat kuat. Okay, sangat-sangat kuat holder Shiba ni. So saya adalah salah seorang daripada holder Shiba. Tapi bila kita holder mesti kita nak take profit, dan cara je kita buat macam ni menggunakan Royal Q. Itu adalah tips untuk hari ni. Okay, right. Apa lagi yang ada? Okay, tengok. Okay Mei, ada apa-apa nak tanya Mei? Soalan ke? Ya, sebab sekarang ni memang tengah play around lah, trying to figure out dia punya daripada dia punya help video banyak tu. So try and see mana yang sesuai untuk kita punya appetite lah kan. Kalau nak cepat kena agresif lah. Kalau nak ni boleh ambil our own, boleh setting dia supaya kita comfortable lah kan. Betul. Okay. So sekarang ni saya suka sebenarnya dengan feature yang terbaru ni. Actually lagi senang sebab Amir dia terus masuk, dia terus update kan, and then dapat updated version kan. Tak sempat tengok yang lama. Tak sempat tengok yang lama kan. So tak apa. Macam saya sekarang ni actually saya sekarang ni belum tebus dosa lagi. USDT balance saya pun dah tinggal 4.5 je. And saya hold je benda ni semua. And saya hold banyak lah. Actually yang mana kalau tengok
mana yang one shot tu memang saya nak tunggu dia jual je lah. Sebab market weekend, ramai orang tanya, weekend ni market teruk, market merah, laut merah semua, everything semua kan. Memang memang laut dia merah, memang tengah merah. Kenapa? Sebab apa? Sebab weekend. Senang cerita. Kalau saya tanya saya, kenapa? Sebab weekend. Weekend memang market dia agak slow sikit untuk ni. Kalau siapa yang perasan yang dah lama main kripto, bila sampai je hari Jumaat sampai ke hari Ahad, memang market akan slow sikit. Itu adalah kripto. Kenapa dia slow? Yang saya tahu kebanyakannya punya kita punya player kripto ni, player ataupun holder kripto ni, whale ni kan, dia orang comes to weekend, dia orang nak cash out. Ya, dia orang nak cash out when it comes to weekend. And then banyak-banyak orang yang macam ikan bilis macam kita ni pun kan. Ikan bilis sebenarnya lagi banyak daripada whale lah kan. Ikan bilis tu sebenarnya itulah community. So community kita ni crypto, ini duit. Ini adalah currency ataupun transaction. Weekend dia orang nak pergi berjimba masa hari Minggu ni, dia orang nak belanja lah, nak keluar lah, nak pergi jalan-jalan lah, nak pergi apa. Bukan macam kita kat Malaysia, kita tengah lockdown kan. Kita tengah lockdown, tak buat apa, kita simpan je lah. Tapi kat luar tu yang dah lepas daripada lockdown ataupun dah lepas boleh keluar dekat negara-negara lain tu, especially dekat China, diorang when it comes to weekend, diorang nak pakai duit, they need to use the fund, diorang akan jual. Hari Jumaat diorang akan jual. Sebab tu kita tengok hari Jumaat kebanyakan banyak hari setiap kali hari Jumaat tiba-tiba market akan merudum. Sebab ramai orang akan jual ataupun dilute diorang punya coin-coin yang ada untuk diorang pakai untuk weekend. Alright. Lepas tu when comes Monday, bila hari sampai hari Isnin, diorang akan harga akan kembali naik balik. Kan? Itu yang berlaku. Okay. Dan selalunya macam tu lah. Jangan ambil cakap saya bulat-bulat, tapi selalunya apa yang berlaku adalah macam tu. Okay. Then May, aku nak bagi tahu kau share satu benda. Kalau untuk trader ataupun trader baru yang ada dekat dalam yang menonton, okay, for the first time trader, kita encourage kalau kata first time trader pergi ke Circle. Okay. Kita ada what we call kalau dalam bahasa kasar dia adalah bahasa yang kat luar orang senang faham, dia called copy trade. Copy trade. Dia sama macam kat dalam stock market pun dia ada copy, dia expert lah. Dia buat dia punya, memang dia memang kaji 24 jam duduk tengok benda ni ya. Kita mungkin cannot spend that kind of time and ni kan. So it's good to follow somebody yang memang kerja dia tu lah kan. Betul. Alright. Sekarang ni kat dalam copy trade ni ataupun dalam Circle ni ada banyak yang kita boleh join, yang kita boleh tengok. Macam saya join Crypto Bull. Saya join iStar Boss. Kan? Kita nak try join. Mungkin Syaril boleh share dengan dalam ni group kan, mana trader yang kadang-kadang kita pun tak faham juga macam mana nak evaluate successful tak successful ataupun kan. Mungkin share boleh share lah, mungkin boleh share dan kita boleh tengok dan kita boleh decide lepas kita tahu ni wujudlah orang-orang ni. Sebab list dia panjang, betul. ramai. And then kebanyakannya ni dalam ni banyakkannya daripada China, sebab ini kita Royal Q bermula dekat China 2 tahun lepas. So tapi kalau saya suka nak tengok, kalau tengok kat sini, dia senang je kat dalam ni tengok. Kalau tengok nak cari copy trader orang Malaysia, atau cuba tengok dekat sini, dia tulis selamat datang sahabat-sahabat bersama iStar Boss. Tu orang Malaysia lah tu. Tu orang Malaysia lah tu. Dia ada tulis. Kalau yang tulis bahasa Cina ni, aku tak reti nak baca bahasa Cina ni. So aku itu kalau siapa nak tengok, masuk lah.
boleh tengok sendiri. Okay, macam mana cara dia? Okay, macam contoh, saya dah join iStar Boss ni, kita tengok. Alright. Ni iStar Boss punya channel, dia kata tak confident nak trade, dia suruh copy trade dia saja. Okay, selamat datang. Okay, kita klik to expand. Ni iStar Boss. Okay, and dia bagi dia punya Telegram punya link sekali. Boleh masuk kalau nak masuk. Kalau tak masuk, ikutlah, ikut suka. Okay, mana nak tengok? Kalau ada dia punya, kita nak copy trade ni bagus ke tak bagus, ataupun berapa persen, ataupun berapa banyak yang dia dah making. Tengok dekat sini. Nampak tak dekat sini? Bila dah start klik join, akan nampak benda ni. Okay. Nak klik join, sebenarnya macam contoh nak klik join ni percuma saja. Percuma. Okay, just click and then boleh join. Okay. Tapi tengok ni dekat sini, Star Boss punya strategi ni. Dia tulis 1231.9% dia dah buat profit daripada trading menggunakan Royal Q. Okay, kita klik kat sini, klik dekat link tu, dekat coin ni tadi, dekat peratus dia tadi, just klik je. Okay, kita akan dapat kat sini, kita boleh tengok dia punya berapa dia dah trade Shiba, berapa dia dah trade Doge, berapa persen, yang menggabungkan semua jadi cumulative profit rate kepada 1231.9%. Okay. Lepas tu, senang je macam mana nak follow dia punya trade. Tekan sync strategy. Okay. Tekan sync strategy. Saya tak nak tekan sync strategy ni. Okay. Tapi kalau kata korang nak ikut and follow, korang boleh tekan sync strategy ni. Okay. Sync strategy. And then nanti korang boleh pilih berapa banyak coins yang korang nak follow ataupun copy. Okay, dia akan bagi berapa banyak coins yang kita nak copy. Okay, terpulanglah nak bercopy 2 coin, 3 coin, 10 coin, 50 coin pun boleh. Okay, so dia akan bagi kat sini, and then bila dah klik berapa banyak coin, tapi pastikan ada fund kat dalam awak punya USDT balance. Kalau tak ada fund, macam mana? Tak boleh lah dia nak copy dan dia nak trade, robot tak boleh buat kerja. So sekarang ni pilih je berapa banyak coin dia nak, 2 ke 3, and then tekan sync strategy ni. Dah, settle. Okay, tapi nak kena bagi tahu apa yang berlaku bila dah sync strategy dan bila kita profit. Okay, bila kita profit, kita tahu yang sekarang Royal Q akan ambil 20%, betul? Okay, then 80% actually dapat kat kita. Okay, tetapi bila kita sync strategy dan kita copy trade, 1% akan diberi kepada 1% akan ditolak untuk orang kata apa, untuk Star Boss ni. Okey, untuk kita copy trade Star Boss ni, 1% kepada dia. Maknanya kita dapat balik 72%. 79%. 72 pula, matematik fail. Okey, 79%. Kita dapat balik profit. Okey, dia akan tolak 1% daripada sini. Kat mana dia tolak? Dia akan tolak melalui aset Royal Q. Kat mana aset Royal Q? Dia akan tolak daripada kita punya aset Royal Q. Ni. Dia akan tolak daripada sini. Okay. Dia akan tulis kat sini. Saya tak ada sync, so saya tak adalah dia tak ada tulis. Tapi dia akan tolak melalui situ. Okay. That is actually what copy trade is all about lah. Okay. Alright. So, kita tengok trade kita sekarang ni. Kita dah go through, kita dah bedah dia punya feature-feature yang baru. Kita dah tengok. Okay, kita ada Amir kan. Ada apa-apa lagi Amir kita nak sembang petang-petang ni? Kita ada dalam... Syaril, kalau katakan kita dah ada 3 coin tengah ongoing, kita dah ni, yang kita nak tambah 1 coin lagi, perlu kita stop dia punya trade dulu ataupun kita boleh macam pause lah. Kita pausekan trade yang lain dulu, then add the coin, ataupun just dia boleh macam tak mengganggu? Tak mengganggu. Kalau kata macam contoh saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 coin sekarang. Okay, tengah running. Okay, merah bermaksud dia tengah floating loss. Maknanya robot tengah buat kerja sekarang ni, dia tunggu je sekarang ni bila biru dan dia akan jual. Okay, so kalau nak tambah lagi coin,
pergi ke kuantitatif macam biasa and pastikan kita ada USDT balance kat dalam tu. Okay, USDT balance ni kena sentiasa refresh Nah, ni tips lagi. Nak tahu berapa banyak yang tinggal kat dalam USDT balance kita dekat dalam Binance, kita refresh je. Dia akan sync berapa banyak yang kita ada. Refresh bentuk kat sini, ni button dia. Okay. And then pilih coin. Katalah kita nak pilih coin. Oh, Shiba tadi saya tak start balik. Kita start balik. Confirm. Sekejap. Alright. Okay. Pilih coin. Contoh. Mana coin yang best sekarang ni? Ni tips lagi saya nak bagi Kita tengok coins. Walaupun tengah market tengah merudum. Kita tengok coins mana yang hijau. Yang okay. Kita tengok yang hijau lah. Cari yang hijau. Senang je. Kan? Orang banyak macam-macam orang macam-macam lah cara dia kan. Okay, cara saya senang. Cara saya malas nak tengok Binance. Buka Binance, buka RoyalQ, buka Binance, buka RoyalQ kan. SXP 5.45. Betul. Ni antara coin yang saya suka. Basically antara coins yang saya punya favorite coin lah. XXP ni. Okay. Right. Tengok dah increase dia. Tengok increase dia berapa. Okay. Increase dia dalam 5%. Okay, bila increase dia dalam 5%, maknanya dia ada chance untuk naik lagi ataupun untuk turun. Okay, tapi kalau dia chance untuk naik, kalau kita ikutkan chance dia untuk naik, dia akan naik, dia ada ruang untuk naik lagi ke up to 5% ataupun 8%. Okay, to be realistic. Okay, kita klik dekat situ. Macam ni. Klik kat situ. Check trade setting. Pastikan ikut trade setting yang awak, yang korang semua nak. Okay, kalau tak tahu apa yang trade setting yang korang nak, follow je trade setting ni. Okay, tekan confirm. Dan as simple as tekan start. Saya tak boleh tekan start sebab saya tak ada fund kat dalam saya punya balance. Okay, sebab fund saya semua dah pakai untuk berapa call lah. Okay, just tekan start. As simple as tekan je start tu. Okay, then dia akan muncul dekat dalam home. Bila dia dah muncul kat dalam home, maksudnya dia dah start bekerja kat situ. Okay. As simple as that. So tak payah tekan pause yang lain-lain. Okay. Okay, right? Okay, ada lagi satu tips. Kita nak tengok macam mana nak tengok mana coins yang cycle. Yang ni coins yang cycle. Kat nampak dia punya slide kat sini. Okay, slide. Coins yang cycle. Okay, yang kat dalam ni semua yang cycle. Kat dalam ni semua yang one shot. Okay. Kat dalam ni semua yang stop. Dah, habis cerita. Senang. Right. Kalau pakai Binance, tekan sini. Kalau pakai Huobi, tekan sini. Tengok kat dalam Huobi. Sini Huobi. Tapi saya tak link kat Huobi, so saya tak boleh beli lah. Shiba tengah naik? Shiba tengah naik Ya, saya nak aku nak tangkap gambar kalau kata aku nak print screen. Actually lebih daripada 1% sebenarnya dia boleh naik dan dia masih lagi menaik. Aku nak tengok benda ni warna biru lah kalau boleh. Dan juga aku nak hold sebab aku nak cash out kalau boleh. Daripada $200 nak jadikan $2,000, apa salahnya kan? 1,000%. Tak mustahil dalam cryptocurrency, tak mustahil. Dalam crypto boleh sebab dekat stok tu terlalu banyak manipulatif sangat lah. Susah nak tahu. Ya, betul. Dalam crypto tak mustahil benda ni berlaku. Ada. Okay, apa lagi yang kita nak sembang hari ni? Kita ada dalam 2 minit lagi. I think lagi satu ialah kena be aware sebab benda kripto ni banyak dipengaruhi oleh tweet-tweet orang yang kaya-kaya ni. Berlaku seperti Elon Musk and then so benda-benda macam tu memang akan impact tapi dia cuma dia macam bergegar lah sekejap. Lepas tu dia akan will akan cuba, you know. Betul. Alright, tips dia lagi kepada siapa yang masih baru ataupun masih lagi baru berkecimpung dalam dunia kripto, baru je download apps RoyalQ ni ataupun robot RoyalQ ni.
okay, dan juga Binance, baru je apa benda ni, tiba-tiba sign up and tiba-tiba register kan. Ada orang yang macam tu meh kan. Macam dan sebelum ni saya jumpa ramai orang macam tu kan. Okay, tips dia yang pertama, selalulah tengok dan like, comment, share dekat page ni. Tu tips yang pertama. Okay, like page ni, like page apa ni, Royal Q Robo Crypto Trader ni. Okay, InsyaAllah saya akan buat live hari-hari, setiap petang. Okay, insyaAllah setiap petang saya akan buat live hari-hari, dan insyaAllah saya akan jemput kawan-kawan saya ataupun macam Amir, macam aku. Okay, hari-hari kita cuba live and then kita akan share, kongsi tips. Okay, kita akan kongsi tips mengenai kripto dan macam mana mengenai trading ni sendiri. Okay, dan juga apa ni, bila like, komen dengan just like Facebook page ni. Okay, and then macam mana kalau yang belum register Royal Q, just register dekat bawah. Register dekat description dekat bawah tu, ada link yang saya dah bagi. Okay, link yang dah bagi, and then join group Telegram kita orang. Okay, join group Telegram kita orang. Okay, and then bila dah register, bila dah register, masuk dalam group Telegram kita orang akan bantu macam mana nak register korang punya Royal Q. Okay, dan lepas tu kita orang akan masukkan korang, bila dah register, dah activate robot, kita orang akan masukkan korang dalam satu group Royal Q Kadok Clan. Okay, dalam Royal Q Kadok Clan tu kita ada ramai sifu-sifu, ramai otai-otai yang korang boleh just tanya je soalan kat dalam tu, dan kita dalam tu akan diberi guide, tutorial, akan ada, kita akan respon soalan-soalan korang. And kalau korang rasa korang tak tahu macam mana nak buat, nak beli coin apa, kita akan bagi tips-tips semua dekat dalam tu. Okay, and dalam tu ada ramai experienced trader yang menggunakan Royal Q sama-sama, dan korang dan korang boleh just newbie ke ataupun baru start ke, just boleh masuk dalam group tu, dan korang boleh start trading dengan ilmu lah, senang cerita. Start trading dengan knowledge. Jangan just masuk Royal Q start trading tanpa knowledge. Nak trading ni kena ada knowledge. So and then daripada group tu korang boleh tambah knowledge korang mengenai kripto, pasaran kripto dan juga dunia kripto ni sendiri. Itu tips nombor satu. Nombor dua. Nombor satu tadi apa? Like page ni, then start, take action, register. Okay, take action, register. Second, kita akan masukkan dalam WhatsApp group. Tiga, dalam WhatsApp group tu kita akan info bermacam-macam info. Okay, korang dah tak payah dah nak pergi buat research sendiri, ataupun korang tak payah pergi, kalau rasa rajin nak pergi buat research sendiri, boleh go ahead. Boleh je buat je sendiri kan. Itu lagi bagus sebenarnya. Tapi kalau kata korang tak reti nak research kat mana, because sometimes research takes time and also takes a lot of effort. So kita orang dah senang kan korang, dalam WhatsApp group tu kita akan bagi tips, and korang boleh just tips tu kita kumpulkan dan kita just bagi tahu je kat korang. Okay, dan korang dah terpulang kepada korang nak follow ke tak nak follow ke. Tapi knowledge mengenai trading dan dunia kripto tu kita dah kumpulkan, kita dah sekalikan dalam WhatsApp group tu. Senang untuk korang kan. Lepas tu, selain daripada tu, macam mana selalu ikut perkembangan kripto. Okay, orang-orang yang penting, penting kena tengok ataupun kena perhatikan dalam dunia kripto ni, antaranya adalah orang panggil whale lah Whale. Whale. Antaranya adalah Elon Musk. Lepas tu siapa tu nama dia, Billy J Murphy, apa benda nama dia, aku lupa dah nama dia. Yang dalam cerita, aku Google jap. Dalam cerita short game.
Sekejap, aku Google. Sebab dia ada tweet hari ni. Apa Kejap. Aku dah lupa dah nanti apa nama dia. Apa nama filem yang menang award tu, Meh? Kamu ingat tak? The Wall, bukan Wall Street. Bukan Is Wall that the one yang Bukan The Wolf. Leonardo DiCaprio punya ke? Bukan The Wolf of Wall Street. Lagi satu yang menang award juga, cerita pasal dia beli bond apa tu panggil? Dia beli bond bond lupa. Dia beli bond loan rumah tu. Oh, yang tu. Yang Michael Cup apa tu yang berlakon apa cerita tu? Kalau yang yang it is the US Prime punya tu kan? US Prime Housing. Yes. US Prime punya housing tu. Apa nama dia? What's that? Apa movie dia? Prime. Apa tu lupa. Housing loan. Subprime punya. Correct. Okay. Apa nama movie tu aku dah lupa lah. Okay. Tak apalah. Kalau korang tahu nama movie tu, korang just bagi tahu dekat dalam komen tu. Okay, aku dah lupa nama dia. Apa nama dia? Billy J. Murphy ke apa nama dia? Murphy something lah, Billy J. Murphy, something like that. Yang tu antara salah seorang sebab dia tu buat prediction. Dia buat prediction pasal loan rumah tu yang akan jatuh and collapse tu kan. Dia yang buat prediction, and prediction dia kebanyakan prediction dia tu berlaku dan prediction dia tu accurate lah. Senang cerita benda tu terjadi dengan betul. Dia 2007 2008 the same time Bitcoin started lah. Yes, the same time Bitcoin started. Alright. So kalau tengok itu adalah antara orang yang kita kena perhatikan, and dia baru-baru ni dia tweet semalam tak silap aku, dia tweet pasal crypto. And dia tweet pasal crypto, and dia somehow the conclusion of the tweet tu, dia cakap pasal crypto, dia kata dia basically dia bash crypto lah, dia bash Bitcoin. Okay, dia kata Bitcoin dia condemn Bitcoin somehow. And then tiba-tiba Bitcoin sebab tu dia kata hari ni dan juga weekend ni Bitcoin harga turun balik sampai ke 36 sampai ke 36,000. Yeah. Right. So he's actually a very influential people yang kita kena perhatikan. Sebab kalau tak perhatikan, kita tahu tweet dia nanti tiba-tiba tengah nak crash tu, kita tak nak bila dia crash tu. Actually it's good for us because it's actually kita boleh dapat diskaun nak beli coin. Betul tak? Tapi lagi bila satu ialah Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones. And kena tengok juga. And then all the whale ni semua, even yang aku baru dapat, itu hari aku baca, even Warren Buffett yang sebelum ni condemn cryptocurrency pun company dia dah start beli crypto. Lagi satu ialah yang CEO of MicroStrategy tu, dia pun tengah buying a lot of the CEO is buying a lot of crypto pun, especially Bitcoin lah. Okay, kita ada soalan, Kita ada soalan. Soalan dia, selamat petang bang, boleh ajar cara nak top up Binance balance? Senang je, nak top up Binance balance tu, pergi ke, kita dah sediakan video sebenarnya. Okay, pergi ke video dekat description dekat bawah tu. Silver Meteor ni dia selalu tanya aku soalan. Dalam YouTube tu ada?
Dekat dalam YouTube dekat description tu ada description cara-cara nak top up USDT dekat dalam Binance. Ada dekat dalam tu. Okay, just tengok video tu, kita dah sediakan video. Okay, just tengok macam mana nak top up dan boleh top up USDT dekat dalam Binance awak. Okay, yang paling senang, senang cerita, yang paling senang korang top up melalui P2P je. Top up dengan melalui P2P wallet korang. Okay, pergi ke P2P, pergi ke wallet, pergi ke USDT and korang klik transfer ataupun korang klik deposit. Okay, and then lepas tu buat P2P tu. Pergi ke P2P Express, paling cepat sekali. Pergi P2P Express and follow the instruction kat dalam Binance. Okay, then korang boleh top up balance Binance tu. Okay, tak pun join group Instagram, Telegram aku kat dalam description kat bawah, and then tanya soalan dalam group Instagram aku, insyaAllah aku boleh tolong jawabkan. Okay, aku rasa itu saja setakat ni daripada kita Meh. Terima kasih Meh kena live kita orang hari ni. Okay Meh, all the best, happy trading Meh. Thank you, enjoy your weekend. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok Jangan lupa register kat bawah, like, follow and share banyak-banyak agar ramai orang boleh menjana pendapatan dengan Royal Q. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.